Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton podcast Borak hari ini bertajuk Pilihan Raya Kecil Kemaman. Bersiaran secara rakaman di platform Facebook dan YouTube Berita Harian. Untuk pengetahuan bersama, PRK Parlimen Kemaman diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu membatalkan kemenangan calon PAS iaitu Cik Alias Hamid pada pilihan raya umum ke-15. Dalam pilihan raya itu, Cik Alias menang majoriti 27,179 undi dengan memperoleh 65,714 undi. Menewaskan pengurusi UMNO Terengganu Datuk Seri Ahmad Said daripada Barisan Nasional yang mendapat 38,535 undi. Jadi kita bertemu pada waktu ini untuk podcast Borak hari ini dan bersama dengan saya di studio ialah penganalisis politik dan pensyarah kanan komunikasi liberal Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam, Dr. A. Aziz Azizam. Selamat datang Doktor. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami. Sama-sama. Dan kita juga akan menghubungi wartawan di lapangan yang membuat liputan pilihan raya kecil Kemaman ini iaitu Zatul Ifah Zulkifli. Baiklah Doktor, berdasarkan apa yang gambaran yang saya ceritakan sedikit, mungkin Doktor boleh bagi tahu apakah sebenarnya makna keputusan PRK Kemaman ini baik kepada PAS dan juga apa pula mesej daripada BN yang menyertainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menjemput pada podcast ini. Okey, berkenaan dengan kita rasa macam makna lah di sebalik PRN ni kan, PRK Kemaman ini, saya fikir kita nampak bahawa kedua-dua parti utama ini, BN ataupun BN dan juga PAS, membawakan dua sosok yang sangat signifikan yang menjadi satu calon-calon yang penting yang diorang cuba ketengahkan. Dari PAS sendiri, mereka mengetengahkan Dr. Sam yang kita sedia maklum tentang dia punya performance dia selama ini di Terengganu bagaimana, dan PRN yang lalu dengan di bawah kepimpinan beliau sendiri, dia menyapu bersih di semua dun Terengganu. Dan pada masa yang sama, BN pula, parti kerajaan, pada hari ini dia dia menawarkan calon seorang general yang mana saya fikir sangat general bersara, yes, bekas yang mana bekas general bersara yang saya fikir sangat penting dalam kedudukannya. Pernah menjawat satu jawatan yang tinggi yang menjaga keselamatan negara ini, dan kedua-duanya mempunyai kekuatan tersendiri yang saya fikir, pada saya ini memang calon ini, saya fikir kedua-duanya sangat penting, bukan untuk semata-mata untuk memenangi pilihan raya, tetapi untuk sistem demokrasi kita dan juga untuk mengimbangi daripada sudut keselamatan. Kalau kata diberikan peluang general ini menang umpamanya, dia akan membawakan satu input-input yang baik kepada negara lah. Saya nak kata macam ni, dua calon ni kalau kita boleh rangkumkan, Dr. Sam mempunyai satu kekuatan iaitu adalah strategi PAS di dalam membawa satu bayangan orang kata bayangan PM bagi parti alternatif. That is a good spekulasi yang selalu disebut-sebut. Saya fikir itu agak bagus strateginya, kerana kita tahu Dr. Sam punya kekuatan dan dia punya daripada segi kepimpinan dia, dari segi pentadbirannya dah ada bukti, kan. Sama juga dengan General Bersara ni, Tan Sri Raja Muhammad Effendi. Nama dia Tan Sri Raja Muhammad Effendi. Dia juga penting kalau daripada segi sudut kerajaan, kerana saya fikir keperluan negara kita pada waktu ini adalah perlu mengimbangi kuasa geopolitik yang memberi tekanan kepada kita.
umpamanya isu-isu yang melibatkan kedaulatan negara, isu-isu seperti kita pun sedia maklum, yang terbaru adalah isu berkaitan dengan Thailand mengumumkan dia nak buat satu jambatan darat umpamanya. Itu memberi kesan kepada keselamatan negara kita. Dan tiada pun input yang jelas, tiada pun respon yang jelas daripada kerajaan sendiri. Saya rasa mungkin bila ada sosok seperti Tan Sri, dia datang dalam pentadbiran, saya fikir ianya akan mengimbangi sudut itu. Dan juga satu lagi, isu Sulu kita masih lagi belum selesai. Isu China Coast Guard tu yang di perairan Sabah Sarawak pun ada isu, tetapi kita tak begitu respon secara eksplisit. So saya mungkin perlu datangnya General Bersara Tan Sri. Dia mungkin boleh mengimbangi konteks ini, bawa suara di peringkat yes, kerana ianya bukan saja daripada, mungkin kalau dia kedudukan sekarang, saya fikir mungkin dia juga diberikan tanggungjawab untuk merespon bercakap berkenaan hal itu, tetapi dia tidak ada kuasa penentu, kuasa pemerintahan ataupun kuasa yang membuat keputusan tu dia tak ada. Dia just ambil advice saja. Pada Dr. Sam pula, ianya benefit kepada demokrasi sistem kita bila kita akan lihat bahawa demokrasi sistem kita, perbincangan di parlimen nanti akan lebih seimbang, dan ini akan dapat meraih ataupun dapat kita mewujudkan idea-idea baru, idea-idea yang lebih segar, yang saya fikir ini definitely will benefit to the people, benefit to the, walaupun Dr. Sam menang, kerajaan tetap sama, betul. Tetapi keperluan keberkesanan pembangkang itu saya fikir akan membantu pentadbiran kerajaan. So dua-dua tu saya kata, dua-dua calon ada kekuatan masing-masing, dan kalau bagi saya lah personally, sayang kalau dua-dua ni kita tak ketengahkan. Contoh macam itulah. Tapi salah seorang dia kena bagi. Perlu dibuat pengundi di mana yang perlu buat. So kita bolehkah kita bagi depa ni seorang kerja malam, seorang kerja siang? kalau boleh lah, senang. Kalau boleh kita mengambil satu macam tu. Tapi demokrasi hanya membenarkan seorang calon. Tapi kita lihat balik secara khusus balik kepada calon daripada Barisan Nasional iaitu sebab kedua-duanya memang nama yang besar. Kemudian bekas Panglima Angkatan Tentera, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noor sebagai calon. Kita sentuh daripada UMNO dulu kita lihat, iaitu beliau ni. Sebab kalau kita lihat, boleh dianggap sebagai calon payung terjun. Yang pertama, walaupun mungkin dibesarkan di Kemaman, mungkin ada keluarga dan sebagainya, tetapi dia calon payung terjun daripada luar UMNO sendiri. Sedangkan UMNO ni dia dalam konteks pilihan raya jarang lah untuk menampilkan payung terjun. Dan yang ditambah lagi di luar, mungkin ada seorang dua, tapi ini bukan satu tradisi dalam UMNO. Macam mana Dr. lihat lah pemilihan tu? Sebab kita tahu, sebab Terengganu pun di Kemaman ni ada bukan sedikit lah pemimpin besar UMNO, yang terutamanya Datuk Ahmad Said, kemudian Datuk Seri Ahmad Said, kemudian Datuk Sabri Cik. Betul. Masuk ada nama-nama besar. Tapi ditampilkan calon daripada luar UMNO, kira calon kejutan lah. Macam mana doktor lihat tentang berkaitan dengan UMNO? Okey, daripada kita tengok berkenaan dengan calon, orang kata calon wahyu, ada orang kata kan, calon wahyu payung terjun tu, biasalah. Wahyu. So agak saya tak mengelak, kerana bukan kita tak falsify bahawa akan berlaku sedikit kesukaran di dalam UMNO itu sendiri, kerana UMNO kita tahu parti yang lama ini, parti yang orang kata parti berbentuk tradisi ini, dia orang sangat mementingkan calon orang tempatan, yang dikenali, yang bersama rakyat di situ, kerana itulah yang akan memberikan pemberat kepada penduduk untuk memilih. Kalau di luar calon tempatan ini, kalau di sini tengok pemilih mereka sendiri, saya fikir kena ada satu calon yang luar biasa. Saya fikir inilah mungkin resepi UMNO yang terbaru, menampilkan calon-calon yang
yang kita tahu dia memanglah orang di situ, tetapi dia daripada segi seniority lah kot di kepimpinan kawasan itu dia agak ketinggalan kan. Jadi tapi dia ada kelebihan lain untuk ditonjolkan. Saya fikir ini adalah mungkin strategi dan formula baru UMNO. Tapi kita lihat, tengok macam mana orang UMNO, bagaimana adakah ini boleh menjadi satu resepi untuk orang memilih dia mungkin orang atas pagar umpamanya akan memberi perhatian kepada calon yang sebegini, atau daripada segi kepimpinan ataupun ketegangan dalaman parti juga, kita mungkin apa yang dilakukan oleh UMNO, contoh kalau kita tahu dalam kawasan itu satu tim kita ada potensi, mesti ada potensi calon lah kan, calon A, calon B. Ya, UMNO pun ada mengemukakan tidak salah dalam 3-4 nama juga lah. Orang awam, orang kampung tu sendiri, orang dalam Kemaman sendiri umpamanya, orang tempatan. So, ada calon A, ada calon B, orang Kemaman. Okey. So, kalau calon A terpilih, kemungkinan besar kalau tak keseluruhan calon B ni tak menyokong, dia akan jadi enemy. Akan selalu orang kata orang akan kata backstabber ni, yang tikam belakang ni orang yang tim yang tak terpilih lah. Cah keting. So dia orang akan ada ketegangan dalaman sendiri. So kalau calon B terpilih, calon A akan berlaku sebegitu untuk calon B. Jadi bila datang calon baru, kedua-duanya tak ada pilihan lain untuk bekerjasama. Mungkin itu adalah salah satu strateginya lah. Dan selalunya saya lihat ianya kerap dilakukan ataupun sering dinormalisasikan sewaktu PRU atau tahun 2018 apabila bersatu di bawah waktu tu PN pada waktu itu mereka banyak menampilkan calon-calon sebegitu. Jadi ada nampak benefit kepada PN waktu itu, calon bersatu banyak tapi tak adalah banyak sangat dia orang menang. Tapi dia tampilkan muka-muka baru boleh memenangi calon UMNO oleh kerana sebab itu. So they fight for the alternative. So actually ada the new people yang akan dapat manfaat. Macam itulah saya rasa. Okey doktor, sebab saya menerima syarat daripada kru studio, kita akan melakukan crossover lah dengan wartawan kita iaitu Zatul Ifah Zulkifli yang membuat liputan di Kemaman. Okey, kita cuba dapatkan panggilan. Ya, Nazmi. Assalamualaikum Zatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Pernah ikut kempen tak? Kedua-dua parti ni? Boleh tahan lah ni on off demam sebab ialah dengan keadaan cuaca kan, sebab sekarang ni kat Terengganu MTL kan. Ya. Hujan lebat tiap hari ke macam mana? Dia boleh katakan on-off, cumanya di Kemaman ni dia tak adalah macam setiap hari hujan, tapi yang buat penat tu sebab sekejap hujan, sekejap tak, yang tu yang buat kadang-kadang cepat demam. Lagipun sebab kita pun tak berapa nak cukup rehat kan bila time-time PRN ni, PRK ke macam tu. So dengan keadaan cuaca macam tu, macam mana dengan senario kempen lah, sama ada PAS ataupun PAS dan PN dan juga UMNO, BN serta PH dekat sana? Siapa? Kalau diikutkan berdasarkan situasi sekarang ni, daripada segi kempen kita memang nampak Barisan Nasional dengan gabungan dia Pakatan Harapan nampak lebih agresif daripada segi kempen. Diorang ni macam nampak all out lah untuk turun berkempen daripada rumah ke rumah. Boleh katakan daripada pagi kempen diorang ni bermula seawal subuh. Diorang dah pergi menemui pengundi di seluruh parlimen Kemaman ni lah, daripada step by step mengikut DUN pergi sampai ke malam. Diorang kata program ni berterusan berbanding dengan BN PAS ataupun Perikatan Nasional. Kempen mereka ni lebih secara personal touch. Kita tak berapa nampak sangat kempen diorang ni sebab mengikut calon PAS sendiri dia menggunakan pendekatan yang orang kata lebih kepada personal touch, dan maksudnya dia tak nak war-warkan, dia ada pendekatan dia sendiri, dan mereka juga difahamkan sudah memulakan kempen sebelum penamaan calon. Dikatakan 2 minggu lebih awal mereka dah turun ke ground untuk bertemu dengan pengundi. Dari segi media sosial, jika sebelum ni kita tengok macam Barisan Nasional agak ketinggalan sikit daripada
menggunakan media sosial seperti Facebook, TikTok dan sebagainya, dan PAS lebih advance daripada segi penggunaan media sosial ni. Namun pada PRK kali ini mengejutkan apabila BN bersama parti gabungan mereka boleh dikatakan hampir penggunaan media sosial ni hampir setanding dengan PAS. Masing-masing diorang menggunakan aplikasi yang ada tu dengan untuk mempromosikan calon mereka. Seperti kita tahu yang calon PAS kita tak perlu nak perkenalkan sebab memang dia adalah individu yang dikenal dalam bidang politik berbanding dengan calon BN yang kita kurang mengenalinya kerana dia sebelum ni bukanlah orang politik. Tapi kerjasama antara BN dan PH kali ini dengan menggunakan media sosial tu kita nampak ada membuahkan hasil lah, sebab kita nampak setiap hari, saban hari ada saja berita-berita mengenai calon mereka di media sosial, dan daripada segi ni PAS agak nampak ketinggalan sikit. Maksudnya bukan ketinggalan sebab apa, sebab mereka kurang mempamerkan pergerakan calon sendiri, kerana MB terikat, bukan calon terikat, calon PAS terikat dengan jadual dia sebagai MB juga, dan kempennya lebih kebanyakannya bermula pada waktu petang dan malam. Dan baru aja ada pembentangan belanjawan negeri ya. Dr. Sam baru aja ada pembentangan belanjawan negeri dalam sehari dua ni kan? Betul. Sidang DUN tu bermula daripada hari Isnin hingga Khamis dan berakhir hari inilah. Dan dalam tempoh berkenaan daripada Dr. Sam menghadiri sesi sidang DUN tu bermula daripada pagi sampai ke petang, dan kempennya bermula selepas pukul 5 dan berakhir ke malam, dan begitulah rutin dia sepanjang 4 hari ini. Lagi satu Nazib, jika boleh saya kongsikan, jika dulu ketika BN dan PH mula-mula bekerjasama selepas pilihan raya umum yang ke-15 pada November tahun lalu, dan buat pertama kalinya mereka bekerjasama pada PRN negeri Ogos lalu, kita tak berapa nampak kerjasama antara kedua-dua parti ni. Maksudnya dari segi melakukan kempen, kalau BN ni mungkin mereka pergi bersama BN je, tapi kalau dan dia tak bekerjasama lah. Tapi untuk PRK kali ni, mereka nampaknya dah boleh macam menerima satu sama lain apabila bergerak dan saling menyokong. Maksudnya walaupun dia calon BN, tapi masing-masing dah boleh adapt, berkongsi. Maksudnya masing-masing cuba membantu memenangkan calon-calon mereka. Chemistry sudah adalah chemistry tu kan? Kalau sudut chemistry tu. Chemistry tu dah ada chemistry antara dua calon, antara parti ataupun jentera Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Itu satu yang kita boleh pujilah, sebab mereka macam dah boleh menerima, macam nampaklah adanya perpaduan dalam kerajaan Madani itu sendiri. DAP juga ada juga dalam kempen tu. Kemudian Dr. Aziz pun nak tanya, boleh tu? Kalau saya nak tanya boleh ke? Kalau dikatakan ada sinergi dan sebagainya, satu contoh, satu saya fikir itu satu benda yang positif lah kita lihat kan. Saya nak tanya, di kempen-kempen di sana, keseluruhan parti komponen dalam kerajaan ataupun PAS dengan PKR saja, adakah DAP juga terlibat? Ada tak? Kalau dari segi Barisan Nasional ataupun PH, kita nampak memang kerjasama tu melibatkan semua pimpinan. Maksudnya daripada segi kepimpinan parti mereka macam aktif pergi turun ke rumah bertemu dengan pengundi di banyak tempat. Komponen yang majoriti Melayu sajalah kot saya fikir. Tapi Kemaman pun ada signifikan juga pengundi Cina di Kemaman. Dan ada juga diorang kalau ikutkan pengundi pemimpin daripada parti komponen macam DAP sendiri, MCA sendiri turun membantu ke kawasan-kawasan Melayu. Mereka turun padang juga. Diorang lebih fokus kepada bertemu. Manakala PAS, mereka banyak mengadakan kempen-kempen sama, boleh katakan hampir setiap malam dengan barisan kepimpinan daripada PAS ataupun Bersatu sendiri. Betul. Ketika dalam melakukan liputan, mungkin bercakap-cakap dengan orang setempat, dengan masyarakat, agak-agak Zatul ni, adakah mereka ni pengundi, adakah mereka ni sudah membuat keputusan ataupun masih lagi mencongak-congak calon mana yang dipangkar? Kalau berdasarkan kita punya pemerhatian, hampir 70% boleh katakan sudah membuat keputusan siapa yang mereka nak. Boleh katakan kebanyakannya tu adalah pengundi di kalangan PAS sendiri. Sedangkan kita tahu yang pengundi PAS ni diorang memang stick dengan pilihan diorang dah ada siapa yang diorang nak. Yang menjadi punca, yang menjadi penentu sekarang ni pengundi yang atas pagar dan pengundi muda.
Kerana mereka ni macam ada setengah tu rasa macam bosan kerana dah dalam setahun kita di Parlimen Kemaman ni di Terengganu sendiri dah 3 kali menghadapi pilihan raya. So ada yang berpendapat bosan dan ada juga dengar-dengar kata termasuk pengundi di luar yang tak nak balik kerana macam benda yang sama hampir setahun. Kita akan buat benda yang sama. So dia rasa macam membuang masa. Zatul mengundi kat mana? Saya mengundi di Perak. Oh, Perak. Okey. Bukan. Sebagai pengamal media lah, kalau mengundi dekat Kemaman ada 2 soalan lain. Sebagai pengamal media nanti, mungkin sebagai pengamal media yang membuat liputan ni, Zatul mungkin boleh bagi ramalan daripada Zatul lah. Kalau berdasarkan kita tengok keadaan sekarang ni, kita dapat saya berpendapat yang untuk Parlimen Kemaman ni masih dimenangi oleh PAS. Sebab kita nampak momentum tu, walaupun orang kata PAS ni daripada segi kempen dia macam tak berapa agresif macam Barisan Nasional, tapi diorang ni macam calon PAS ni macam pengundi lah macam masih lagi percaya dengan kemampuan Dr. Sam untuk membawa Terengganu ke suara Terengganu, ke suara Parlimen Kemaman ni, ke Dewan Rakyat. Jadi macam masing-masing masih mahukan Dr. Sam ni menjadi wakil mereka berbanding dengan calon BN kerana mereka menganggap walaupun calon BM ada kelebihan, ada credibility, tapi mereka lebih percaya kepada kemampuan Dr. Sam. Kalau saya nak tambah, di sana adakah dia orang keluarkan satu garis panduan kalau berlakunya banjir dan sebagainya? Ada alternatif plan tak yang disediakan berkenaan dengan kendalian bencana yang tak tahulah kan, kita takut hujan lebat ke apa ke, ada alternatif plan ke? Mengikut yang dimaklumkan baru-baru ini, Ketua Polis Terengganu ada memaklumkan dan bahawa dia dan pihak SPR telah mengadakan perbincangan yang mana mereka akan menjadikan pusat pemilihan sementara sebagai pusat mengundi sekiranya ada kawasan yang didengki banjir. Sebab kerana ada setengah kawasan tu dia dijadikan pusat mengundi, pada masa yang sama dijadikan pusat pemilihan sementara. So dari segi itu kedua-kedua agensi berkaitan sebenarnya dah ready untuk kemungkinan tu. Okey Zatul, terima kasih untuk laporan daripada Kemaman. Dapat memberikan sedikit gambaran kepada kami di sini. Nanti kita akan jumpa lagi lah, ataupun mungkin ada siaran yang lain, kita bincang sekali lagi. Terima kasih Zatul ya. Okey, mungkin talian agak terputus. Sudah terputus ya. Jadi kalau tengok, kita balik daripada apa yang dimaklumkan oleh wartawan tadi. Dia macam mungkinkah PAS ni overconfident jugalah bila ada calon daripada Dr. Sam dengan nama besar MB Menteri Besar, dan juga melihat satu perancangan panjang jugalah daripada PAS ni. Adakah mereka pun mungkin rasa overconfident, jadi tak perlu kempen yang lebih rancak daripada apa pandangan Dr. Berkenaan dengan kempen tu, saya rasa mereka tetap akan kena teruskan juga. Tapi berkenaan dengan mungkin daripada segi sudut jumlah keluar mengundi, mungkin akan memberi kesan sedikit apabila berlakunya terlalu overconfidence kan, antara beberapa siri PRK ni, pilihan raya kecil ni memang peratusan mengundi dia memang kecil, selalunya bawah 50. Itu oleh kerana orang mungkin dia rasakan dah letih, ataupun dia pun rasa dia tak boleh mengubah apa-apa, so mereka akan tak keluar mengundi lah. Dia orang tahu bahawa pergi pun sama result, so dia akan beri kesan kepada jumlah pengundian yang kecil. Tapi saya menyeru kalau sesiapa yang tengok ni, kalau yang kena pergi mengundi, pergilah undi. Kalau inilah satu-satunya peluang kita untuk menyampaikan suara dan sokongan kepada ataupun pilihan kita untuk meletakkan wakil di parlimen, untuk membawa suara kita juga. Kita kena terlibatlah yang dalam itu. Tapi peratusan kecil ini kita tak nak, kalau nak dibandingkan dengan PRN dan PRU, PRK ni, pilihan raya kecil ni, dia memang percentage dia kita tak boleh compare. Dia tak boleh jadi
satu perkara yang boleh dibandingkan secara terus. Kerana memang daripada trend pun kita lihat memang trend pengundian memang kecil. Contohnya Simpang Jeram umpamanya, Pulai itu semua kecil, 59, 45. Pelangai tinggi sikit, pelangai 70%. So kita tambah pula dengan keadaan sekarang ni dengan musim hujan dan sebagainya. So kita fikir akan ada pengurangan lah. Saya daripada apa yang kita faham lah, daripada segi pengurangan lah. Bukan, tapi walaupun pengurangan ini tidak memberi bukti bahawa ataupun penolakan orang awam terhadap proses itu, tetapi mereka mungkin merasakan calon mereka telah pun overconfident lah kan, overconfident lah. Dia tidak akan membantu. Daripada saya fikir, saya risaukan dia tidak akan memberi satu significant difference antara pemenang dan juga yang tewas tu. Itu juga akan memberi kesan. Kalau menang majoriti sikit, contohnya BN menang majoriti sikit ataupun PAS menang majoriti sikit, dia akan dia akan tidak mengukuhkan kedudukan seseorang tu. Tapi saya fikir harapnya tidak menjadi sebegitulah. Ramai yang turun mengundi, nyatakan pendirian masing-masing, undi saja siapa yang nak undi. Saya fikir itu lebih baik. Buktikan bahawa orang-orang Kemaman ini memang tidak ada masalah untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi. Saya rasa itu yang sepatutnya lah. Kalau kita lihat Kemaman ni bukan PRK pertama yang membabitkan petition di Terengganu lah. Yang pertamanya yang berlaku adalah Kuala Terengganu. Kan? Yang diadakan serentak dengan PRN. Kalau kita lihat mungkin ada persamaan sedikit lah Kuala Terengganu dengan Kemaman, iaitu kalau kawasan pertama dia ada pengundi Cina yang signifikan di kedua-dua parlimen, dan yang kedua dia bukan kerusi tradisi bagi PAS. Terutama Kemaman lah. Kemaman tu daripada zaman bekas MB Terengganu lagi. Ya, betul. Sampailah kepada Datuk Seri Ahmad Said. Jadi sejauh mana persamaan nanti antara dua-dua ni, keputusan ni antara PRK Kuala Terengganu dengan PRK Kemaman? Sejauh mana persamaan yang mungkin boleh yang berlaku nanti? Betul. Okey. Persamaan ni daripada sisi dinamik dia berubah-ubah. Dia tak ada PAS baru di Kemaman ni, PAS baru 2018 baru take over kan. Cik Alias sendiri. Sebelum ini BN, Datuk Seri ni Ahmad Sabri Cik. Lepas tu PKR pernah. PKR saya rasa tidak pernah. Kalau ikut berdasarkan single 12 memang daripada Ahmad Sabri Cik lah, Datuk Ahmad Sabri Cik. Oh ya ke? Iaitu daripada PRU 12. Kalau kita lihat PRU 12, Datuk Ahmad Sabri Cik menang 37,000 melawan Faris Musa PKR 24,000. PAS tak bertanding sebab PAS dalam tu bersama Pakatan Pembangkang PKR. PRU 13 sekali lagi Datuk Ahmad Sabri Cik mempertahankan, cuma dengan undi meningkat 45,000. Diwakil manakala di peringkat pembangkang adalah Kamarudin Cik PKR. PAS sekali tidak bertanding, serahkan kerusi pada PKR atas dasar Pakatan Rakyat. PRU 14 barulah Cik Alias Hamid, calon yang sebelum ni menang dengan majoriti 2,000 saja. Itu majoriti kecil. Tetapi PRU 15 adalah majoriti 27,179, iaitu Cik Alias dapat 65,000 dan Datuk Ahmad Said dapat Datuk Seri Ahmad Said dapat 38,000. Nampaknya kita tengok daripada segi demografi itu, dari sudut pemilihan, daripada demografi itu yang membuat pilihan nampak begitu dinamik. They don't have favourite party. Kan dia orang tak ada favourite party. Dia rasa calon mana yang memberi keyakinan kepada mereka dan membawa image yang strong kepada mereka akan memilihnya lah. Saya rasa ini sangat bagus lah kan. So kita telah meletakkan sebelah daripada segi calon tradisi itu, dan ianya fair fight lah. Saya rasa kan mungkin lebih fair fight lah. Rakyat lebih mengukur kepada kemampuan bekerja, image-nya dan juga kaedah menangani masalah seseorang pemimpin itu. Saya rasa itu akan memberi undian itu lebih berkualiti berbanding
tradisi ni. Saya rasa nampak sebegitu. Yelah, kalau Terengganu tu kursi marang lah umpamanya kan. Tan Sri Haji Abdullah Diawang. Yang hanya kalah sekali sajalah ya cik. Hanya kalah sekali. Dan Dr. Sam ini, saya fikir Dr. Sam ini satu orang yang ialah dia memang bersama Ayah Cik dah lama. So ini dia macam bukan Dr. Sam saja bila dia duduk jadi calon ini. Dia membawa isyarat daripada Ayah Cik sendirilah. So jadi hormat orang di Terengganu kepada Ayah Cik dan Tuan Guru Haji Hadi ini, saya fikir sangat hebat kan. Jadi untuk tidak memilih Dr. Sam tu, saya fikir ada Allah kat situ kan. Ada dia orang banyak beralah di situlah kan. Kemungkinan kita tak tahu, tapi nanti tengoklah bagaimana mereka menterjemahkan undi ni kan. Saya fikir itu adalah satu faktor jugalah. Dan ini adalah satu isyarat nak membawa Dr. Sam sendiri. Kita tengok memang bersama Tuan Guru daripada awal. Dan ini mungkin produk Tuan Guru sendiri yang dibawa ke Parlimen untuk menonjolkan jenama PAS itu kepada keseluruhan orang Malaysia. Bukan saja membawa suara dominasi orang Melayu Islam, tetapi adalah keseluruhan untuk orang Malaysia. Kalau tengok kalau di Terengganu, kalau biasanya kalau saya berbual dengan beberapa pemimpin baik UMNO ataupun PAS, selalunya mereka akan menganggap Terengganu ni nisbah dia 40-40-20. Dia punya rakyat ataupun pengundi 40 PAS dengan 40 UMNO dan 20 lagi atas pagar. Dan 20% ni lah yang selalunya yang menyebabkan berlaku swing beberapa kali di Terengganu perubahan kerajaan kan, sekitar daripada 2008 lagi daripada 1999 pergi pada 2004 tukar balik kepada BN, dan kemudian 2018 tukar kepada PAS. Jadi nisbah macam ni adakah masih lagi relevan dengan keadaan gelombang Perikatan Nasional yang memang sampai menyapu bersih? Adakah ataupun memang 20% tu masih lagi kekal sebagai pengundi atas pagar? Saya fikir nisbah itu mungkin sebelum undi 18. Sebelum undi 18. So datang undi 18 mungkin. Undi 18 ni sangat menarik apabila dia bukan setakat mengubah ratio tertentu, dia mengubah keseluruhan formulasi parti dan formulasi pemilih itu sendiri. Jadi ratio itu saya fikir agak sekarang ini kita tak boleh 100% rely kat situ lah. Sebab tengok daripada segi majoriti yang diberikan oleh gelombang dan juga orang orang pengundi muda dan sebagainya, pengundi 18 ini memberikan signifikan perbezaan yang sangat signifikan, majoriti yang sangat signifikan. So dan itu akan memberi, kita akan nampak ratio yang sangat besar dari segi pemilih lah. Itu salah satunya. Keduanya, kita lihat bahawa undi orang muda ni pula, saya ada suka saya tengok apabila setiap kali selepas PRK ke PRN ke, salah satu parti, bila parti itu menang, dia akan berterima kasih kepada pengundi muda. Dia kata pengundi muda buat pilihan yang tepat dan sebagainya. Tapi kalau parti itu kalah, esok dia bantai pengundi muda. Pengundi muda tak pandai buat pilihan, pengundi muda ini. So saya fikir pengundi muda ini dia duduk di tengah-tengah kan, kesian kat diorang ni kan. Tapi walau bagaimanapun, kita kena sedar sama ada parti pembangkang ataupun kerajaan, pengundi muda ini adalah kumpulan yang turut terkesan dengan segala polisi yang terlibat di dalam yang dibuat oleh pemerintah hari ini, dan mereka mempunyai hak, dan kita tak boleh lagi nak meletakkan mereka sebagai satu
nak disalahkan ataupun nak diagungkan. Mereka juga adalah orang yang sama seperti saluran-saluran yang lain. Jadi saya fikir kita perlu melihat mereka ni dengan lebih rasional lah sepatutnya. Tapi ada juga penganalisis ataupun pengkaji yang membahagikan antara undi muda ni, umpamanya undi yang di peringkat awal, peringkat belasan hingga awal 20, kebanyakan masih lagi mengikut apa yang ibu bapa mereka undi, keluarga mereka. Tapi bila dah 25 mungkin ke atas, bila dah bekerja, mereka ni sudah boleh membuat keputusan sendirilah. Tapi sejauh mana benda ni nanti boleh parti-parti ni boleh memberikan kita katakan boleh dimanfaatkan oleh parti-parti ni, perbezaan macam ni. Betul. Yang pengundi first timer ni selalunya dia dalam berapa persen saja, dalam 10% macam tu. Dalam 10%. So dia tak begitu, dia just amplify the majority pemilih tu saja. Contohnya kawasan itu memang contohlah ini di kawasan itu majority orang pilih UMNO umpamanya, Barisan Nasional umpamanya. Contohnya 2,000. Dia akan tambah dalam 2,200, 2,300 macam tu saja. Dia tak boleh jadi 4,000 untuk dia orang ni, kumpulan ini. Sebab dia hanya few percent saja. Tapi betul, dia orang kita faham bahawa mereka ni bila first timer ni dia akan mengikut undi tradisi. Ayah dia, because of ayah dia pilih apa, mak dia pilih apa, dia pun akan pilih macam tu lah. Ini because of economic factor. Economic factor yang akan memberi kesan kepada ni, sebab makan dia pun ayah dia bagi, minum top up pun ayah dia bagi kan. Bahkan pakai baju semua mak ayah dia bagi. So the economic factor, the influence of parents itu memang significant. Tapi kumpulan ini hanya few percent saja. Few percent saja. So saya tak rasa ianya akan diterjemahkan sebagai satu faktor penentu secara keseluruhan. Tapi bila orang yang dah bekerja dan sebagainya, dia mungkin mempengaruhi keluarga dia balik. Dia mungkin memberi pengaruh kepada keluarga dia balik. So dia dah macam reverse sedikit. So kita itu salah satu perkara yang kita boleh lihat lah. Tapi doktor, yang mereka yang memberi pengaruh kembali ni sudah tentu ada selain pada kesedaran politik, dari sudut pengetahuan, mereka juga berdepan dengan isu-isu kos sara hidup dan sebagainya lah. Tapi sejauh mana isu-isu yang bersifat ekonomi ini memberikan kesan dalam PRK Kemaman ini terutamanya? Okey. Kumpulan ini adalah kumpulan yang dah kali kedua, ketiga yang mengundi kan. Dia orang antara kumpulan pertengahan yang mana pergi bekerja di mana-mana ataupun bekerja di Kemaman sendiri. Mereka yang terkesan dengan polisi-polisi dan keadaan ekonomi semasa. Dan mereka ni juga boleh mempengaruhi kepada keluarga mereka juga. Contohlah, kalau dulu dia boleh bagi dekat mak dia 300 sebulan. Kalau and then dia boleh spare dekat parent dia lagi dalam 300-400. So dengan keadaan semasa mungkin yang memberi ketekanan kepada dia hanya boleh bagi mak dia 200 saja. Itu clear signal, mak dia tak perlu tanya pun tak apa dah, dia tahu dah memang dia orang dalam keadaan yang sedikit tertekan umpamanya. Dia orang faham. Dan signal itu somewhat is soft signal yang sangat memberi tekanan kepada ahli keluarga. Dan daripada situ dia akan mula bercakap berkenaan dengan isu semasa dan sebagainya, dengan all the input coming in from the social media dan sebagainya. Dan perkara itu akan reflect balik kepada parent dia. Itulah cara sedikit sebanyak yang saya lihat kaedah reverse influence tu. Daripada traditional vote kepada reverse influence, yang anak-anak dia pergi bekerja, dia balik, bila dia bekerja, mak dia di kampung, dia pula reverse influence kepada mak dia. Itu yang memberi pemutus kepada undi tradisi dan undi alternatif. Maksudnya sekarang ni kalau bukan semata-mata PRK Kemaman, mana tahu selepas ni ada PRK. Maksudnya kerajaan pun mempunyai ada parti pemerintah
perlu memikirkan jugalah dari sudut penyelesaian ekonomi. Betul. Kerana dia memberikan kesan limpahan jugalah kepada Exactly. kepada penerimaan ataupun corak pengundian Betul. di peringkat lebih bawah ni. Betul. Saya setuju yang tu. Kemudian kalau kita tadi Zatul ada beritahu tentang chemistry antara PH dan BN, sebab PH terutamanya PH dan UMNO. Sebab kita tahu kalau lihat kepada corak pengundian pada sebelum ni, seolah-olah macam separuh daripada pengundi UMNO ataupun sekurang-kurangnya 5,000 daripada pengundi UMNO tidak mengundi calon sendiri, tapi mungkin ada nampak berlaku orang kata transferability pada lawan, iaitu Perikatan Nasional lah. Jadi sejauh mana hubungan chemistry antara parti dalam kerajaan sekarang akan memberikan kesan kepada, yang pertama kepada Calon Kemaman Kemaman, Kemaman, yang kedua kepada keseluruhan kerajaan. Bagus. Sinergi itu juga merupakan satu signal kepada keupayaan pemerintah pada hari inilah. Kalau mereka gagal menguruskan sinergi itu, kita pun dapat maklum bahawa kalau sinergi di peringkat bawahan pun gagal untuk dilakukan, ianya memberi implikasi ataupun indication yang sama kepada peringkat di pusat lah. So ini signal yang penting ataupun indikasi yang penting kepada rakyat. Dia perlu tonjolkan the sinergi tu, keupayaan, kebersamaan, kerjasama itu dia perlu tonjolkan. Calon kalah ke calon menang ke itu secondary, tapi daripada segi kerjasama itulah yang akan memberi sedikit keyakinan kepada orang berkenaan dengan kerajaan hari ini. So itu salah satu orang kata message yang perlu disampaikan daripada sinergi itu. Keduanya pula kita lihat bahawa memang ada sedikit daripada segi kebersamaan kerja antara komponen di dalam parti-parti kerajaan sebelum ini agak tidak begitu selari, agak begitu berbeza. So kali ini dia menampilkan mungkin strategi yang berbeza. Itu satu progression yang bagus lah, satu progress yang bagus lah. Cumanya itu di peringkat kerajaan lah. Di peringkat PN PAS sendiri ia agak lebih unik dan dinamik, lebih unik kerana apa, PAS dilihat lebih dominan. Satu ya of course lah, because ini negeri dia, kubu kuat dia. Dan keduanya faktor-faktor seperti daripada bersatu yang memberi sokongan kepada kerajaan itu sikit sebanyak memberi kesan kepada sinergi antara mereka. Tapi kita pun boleh lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin pun turun berkempen dan sebagainya. Itu sikit sebanyak mengurangkan persepsi ke arah itulah. Mengurangkan persepsi ke arah itu, dan kita lihat mungkin sinergi antara kedua-dua kumpulan, kedua-dua parti besar ini antaranya mungkin tetap ada lah. Tetapi dari segi keyakinan orang awam, PAS makin meningkat. Kalau dari segi komposisi PN lah, kepada PAS makin meningkat, kerana kita lihat pemimpin mereka lebih disiplin, lebih disiplin berbanding dengan bersatu. So ini salah satu signal yang orang boleh faham. So dan bila mereka menampilkan calon daripada PAS, of course the confidence is there, the advantage tu memang sedia ada lah. So itu dua benda yang kita boleh lihat daripada sisi sinergi antara dua parti yang bertanding. Kalau di peringkat media sosial dan juga di media sosial terutamanya, macam mana Doktor melihat kehangatan PRK Kemaman ni di media sosial? Mungkin mungkin sama ada melintas dekat kita punya TikTok ataupun Twitter ataupun Facebook. Macam mana yang Doktor lihat setakat ni? Dominasinya of course lah, daripada dominasi saya lihat daripada PAS tu ada, daripada PN PAS. Dan UMNO pun dia ada banyak benda dia nak cerita kali ni. Barisan Nasional pun dia ada banyak cerita nak kali ni. Walau bagaimanapun
social media ini kadang-kala kita tidak boleh menyandarkan daripada segi populariti di media sosial juga, kerana salah satunya social media ini facilitate the information saja. The decisions is from the individual. Kita tak boleh melihat satu dalam tempoh 14 hari ke dalam tempoh seminggu ni, kita tengok dalam satu feed kita buat keputusan. Tak, dia hanya facilitate saja, dia hanya bantu kita dengan promosi itu saja. Tetapi jenama yang kita nak, yang individu tu nak buat keputusan dah telah ada. So jadi untuk kita meletakkan sebagai indikator social media ini sebagai faktor penentu untuk individu memilih A ataupun B, saya rasa tidak tepat. Tidak tepat secara keseluruhan. Dia hanya facilitate the information. To what extent the information will influence tu is a secondary. Tapi bukanlah dominant factor yang menentukan, okay, because of parti A ada satu konten yang sangat bagus, okay, orang tengok, orang terus pergi mengundi parti A. Tak ada. Saya tak itu. Okey doktor, kita buat satu jangkaan lah pada dua kemungkinan. Yang pertama kita jangkakan berlaku kejutan lah. Yang kedua kita akan jangkakan berlaku status quo. Kita pergi pada status quo dululah. Dengan ramalan katakan Dr. Sam menang. Apakah itu suatu isyarat daripada PAS kepada, yang pertama, kepada Bersatu sendiri, bahawasanya di peringkat parlimen kita ada calon yang berkredibiliti, yang boleh berbahas dengan cukup baik, dan juga yang boleh katakan kalau ada kabinet bayangan sebagai Perdana Menteri. Adakah itu mesej yang mungkin boleh dibaca oleh Bersatu? Saya suka kalau Bersatu baca sebegitu, kerana Bersatu sekarang ni dia dalam self dia self destruction ke kan. So dia kena baca benda-benda macam gitu. Bukan apa, sebabnya kita perlu lihat bahawa pembangkang ni dia kena dia adalah satu pembangkang adalah satu komponen yang menyediakan pendapat-pendapat alternatif yang mengimbangi mengimbangi keputusan-keputusan kerajaan. Fungsi dia sangat penting. So apabila mereka ni duk main tukar seat apa semua ni, mereka dah ada tanggungjawab dia. Jadi bila duk tukar seat apa semua ni, baguslah untuk mengukuhkan kerajaan. Tetapi bagaimana pula suara-suara alternatif itu? Kan itu daripada segi sudut keseimbangan demokrasi yang saya faham daripada saya, apa yang saya praktis, apa yang saya mengajar, apa yang saya bidang saya ni, saya lihat kita ada sedikit kerugian daripada segi aspek alternative voice, memberikan semak imbang yang bagus. Kalau apa yang berlaku itu, apa yang telah berlaku itu dia dijadikan satu tradisi umpamanya, ini tidak baguslah untuk demokrasi, kan? Tak bagus untuk demokrasi. Jadi kalau Bersatu boleh faham bahawa kemunculan Dr. Sam ini sebagai satu signal, okay, this is our product, saya rasa mereka sepatutnya menerima dengan hati terbuka dan kena memperakui, kerana mereka di dalam mood yang tak betul sekarang. Saya rasa ini dan sedikit sebanyak kalau mereka boleh berani berdiri pada realiti, mereka mungkin boleh memperbaiki diri mereka sendiri untuk memperkukuhkan kedudukan mereka di dalam PN. Kalau tidak, dalam keadaan sebegini, mereka sendiri yang melemahkan komposisi mereka, kedudukan mereka di dalam PN itu. Dengan bagaimana pula dengan senario yang kedua, yang walaupun ataupun sekurang-kurangnya secara yang lebih realistik, mungkin peningkatan undi yang diperolehi daripada UMNO meningkat, menandakan ada pulang kembalilah pengundi-pengundi mereka. Apakah itu akan memberikan satu mesej kepada
PAS terutamanya, bahawasanya setiap gelombang tu dia ada kemuncak dia ada surut dia. Yes. Dan kemudian tidak boleh bergantung kepada permainan sentimen semata-mata dalam pilihan raya untuk jangka panjang lah. Betul. Suka jawab soalan ini. Bagi Barisan Nasional, untuk mereka ni cukup Barisan Nasional menambah undi. Tak perlu menang pun tak apa. Mereka cukup untuk menambah undi bagi membuktikan bahawa gelombang PN telah dikurangkan. Telah berjaya berjaya diatasi. Cukup untuk mereka untuk merendahkan cukup untuk mereka menambah jumlah undian bagi mereka. Tak menang pun tak apa. Tetapi bagi PAS, mereka perlu sekurang-kurangnya menang untuk membuktikan bahawa the momentum tu masih ada, dan juga sebolehnya lebih baik untuk meningkatkan majority. Tapi kita tahulah because of some other factor seperti weather factor dan PRK punya factor, pengundi tu mungkin dia akan lebih sedikit. Tapi ini benefit kepada BN lah. Dalam mereka membuktikan relevansi mereka mesti menambah, tak menang pun tak apa, tetapi tambah jumlah undi untuk membuktikan bahawa they are gaining something. Tu ini sangat yang saya eager nak tengok lah pada hari pengundian nanti. Mungkin antara yang di hujung-hujung ni mungkin pesanan doktor lah kepada pengundi terutamanya untuk peringkat inilah, sebab rasa kempen pun sudah sehari dua. Bila kita siarkan besok dia dah hari terakhir, pada tengah malam sudah tamat tempoh berkempen secara rasmi. Waktu tu maksudnya bola tu berada di kaki pengundi. Mungkin nasihat doktor lah. Saya rasa mungkin daripada kegairahan mengundi dan sebagainya, mungkin kali apabila dah selesai, kita perlu lihat bahawa ini satu proses demokrasi yang biasa dilakukan, dan tidaklah perlu kita menjadikan ianya satu proses salah menyalahkan ataupun satu proses benci membenci. Tidak, ini hanya satu proses demokrasi yang biasa. Menang itu menang dengan tanggungjawab. Kalah pun tak ada masalah, tetapi memberi satu bukanlah menidakkan suara yang kalah itu sama sekali. Keduanya, untuk pesanan saya mungkin kepada pengundi-pengundi semua, kalau dalam kegairahan kita nak pergi mengundi dan sebagainya, pastikan kita mengikut SOP ataupun mengikut apa garis panduan daripada SPR. Jangan pakai baju yang ada lambang logo parti, jangan pakai pakaian menjolok mata umpamanya. Tidak perlu melakukan sebarang provokasi sewaktu mengundi. Perkara-perkara teknikal itu saya rasa perlu diberi perhatian juga, supaya untuk mengelakkan sebarang kerugian kita sendiri jugalah. Tapi untuk para calon, kedua-dua calon, again saya katakan, kedua-duanya adalah calon yang penting, bukan untuk parti, calon penting untuk Malaysia. Dr. Sam kita perlu untuk dia mengimbangi di parlimen, untuk mengukuhkan kedudukan fungsi pembangkang di parlimen. Check and balance, semak dan imbang. Yes. Dan meja besar ini juga kita perlukan bagi memberi sedikit input ataupun memberi input kepada geopolitik kita yang menekan negara kita sekarang ni. So kedua-duanya sangat penting. Tadi saya lupa beri contoh satu lagi. Kita juga kurang untuk melihat kesan dan implikasi pembangunan di Kalimantan dengan daripada Indonesia nanti tu. So persediaan itu, geopolitik itu
perlu input-input daripada orang yang pakar dan pengalaman ini. Tu saya kata tadi, kalau boleh seorang kerja siang, seorang kerja malam pun bagus juga. Tapi mungkinlah kalau kata ni kan, saya saja nak suggest, tapi tak tahulah. Kalau kata boleh di ni pun, kalau kata Dr. Sam menang, mungkin Major Tan Sri dia ada kedudukan lah, General Muhammad Tan Sri Muhammad Afandi. Dia mungkin ada kedudukan dia di mungkin di senator ke, kan, sebab senator ada kosong ke 4 ke apa kan. So mungkin itu boleh dipertimbangkan lah. Saya pun tak tahu. Saya saja ini just one of my opinion sajalah. Okay, dan akhirnya mungkin nak tanya ramalan lah. Tapi ada tambahan sikit lah sebab ramalan tu macam dah tak berapa kena sangat dalam keadaan macam tu. Tapi apa-apa saja boleh berlaku. Apa-apa saja boleh, betul. Tapi ramalan doktor dengan bagaimanakah bentuk undi, berapa berlaku pertambahan ke ataupun pengurangan kepada siapa yang menang ataupun siapa yang kalah. Okey. Peratusan secara keseluruhan ini saya fikirkan lah, dia akan sedikit berkurangan daripada berbanding dengan yang dulu, yang PRU 15 dia akan berkurangan. Pada masa yang sama peningkatan kepada calon MB itu sendiri, kepada Dr. Sam itu sendiri akan ada sedikit peningkatan lah. Sebabnya they are doing some they are progressing quite well. Dengan keyakinan orang awam dan sebagainya, saya fikir ada agak memberi kelebihan kepada situ. Kepada calon Barisan Nasional pula, saya fikir sebab dia calon baru dan proses mengenalinya untuk orang sekitar itu mungkin itulah dia punya sedikit kekangan. Mungkinlah, itu saya tak tahu. Itu sedikit apa daripada segi kita lihat daripada keseluruhan PRU, PRN dan PRK sebelum-sebelum ni, itulah selalunya the influence factor yang memberi kepada komposisi peratusan undi. Baiklah Doktor, terima kasih atas pandangan yang dikongsikan sebentar tadi, yang saya kira akan memberikan bantuan jugalah ataupun akan memberikan satu tips juga kepada pengundi-pengundi di PRK Kemaman dan juga kepada semua masyarakat dan juga terutamanya pengundi yang layak mengundi di PRK Kemaman ini. Saya ucapkan juga, tunaikanlah tanggungjawab anda dengan keluar mengundi sebolehnya seawal yang mungkin, disebabkan sekarang ni hujan pun tidak menentu seperti mana dikongsi tadi oleh saudara Zatul, kita punya wartawan di peringkat lapangan. Dan juga jangan lupa satu, kad penalan jangan lupa. Kad kenalan jangan lupa. Benda tu penting. Tak ada kad penalan tak boleh nak. Kempen bukan main, lepas tu pergi mengundi lupa kad penalan. Itu yang penting sekali. Bawa kad penalan dan juga mengundi seawal ataupun berdasarkan waktu yang disyorkan oleh SPR. Jadi insya-Allah kita mengharapkan perjalanan demokrasi untuk PRK Kemaman ini akan berjalan dengan lancar, tanpa sebarang provokasi ataupun sebarang kejadian yang tidak diingini, dan yang kelak akan menghasilkan natijah yang memberikan kemenangan sekurang-kurangnya kepada rakyat semua, bahawasanya kita berjaya melaksanakan sistem demokrasi dengan teratur dan terbaik demi kepentingan negara dan rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.